أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. صدق الله العظيم. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang berjaya. Ulaika merujuk kepada sifat orang yang mempunyai sifat-sifat terdahulu, iaitulah orang muttaqin yang sifatnya beriman kepada al-ghaib, kemudian mendirikan salat, kemudian memberi rezeki, membelanjakan sebahagian daripada rezeki yang diberi kepada mereka pada jalan Allah. Mereka beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab terdahulu, dan mereka yakin pada hari akhirat. Ulaika, mereka itu ala hudam min rabbihim, mendapat petunjuk dari Tuhan mereka. Ala dalam bahasa Arabnya di atas, huda petunjuk. Orang kalau dia naik kenderaan dia katanya ala. Ala, dia naik, dia duduk di atas, kenderaan tu di bawah, ya begitu. Jadi di sini bila seorang itu ala huda, di atas petunjuk, maknanya dia mendapat petunjuk lah, mendapat petunjuk. Kalau di bawah petunjuk, maknanya dia belum sampai. Dia sudah sampai ke peringkat mendapat hidayat itu, sebab dia beriman kepada al-ghaib, dia mendirikan salat, dia seperti yang disebutkan dahulu. Ala hudam min rabbihim, mendapat petunjuk dari Tuhan mereka. Mulianya hidayat ini apabila dihubungkan hidayat dengan Tuhan, datang daripada Tuhan. Sesuatu yang datang daripada Tuhan bila disebutkan begini, maka dia mempunyai erti kemuliaan yang sangat besar. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka juga orang-orang yang berjaya. Dua kali ulaika yang menunjukkan bahawa huda, petunjuk, lain daripada kebahagiaan, kejayaan. Al-muflih ataupun al-falah lain daripada al-huda. Huda maknanya apa dia? Maknanya kelurusan fungsi akal dan roh. Akal dan roh berfungsi dengan betulnya. Akal bila dia berfungsi dengan betul menurut fitrahnya, dia akan mencari sesuatu yang lurus, yang betul, sebab dia berfikir dengan fitrah semula jadinya. Fitrah. Kecualilah akal sudah dikotori, maka dia berfikir sudah tidak betul lagi. Hidayat artinya akal berfungsi dengan baik, lurus. Kemudian roh juga berfungsi dengan baik, maka maknanya dia mendapat petunjuk. Apabila kedua-duanya betul, perjalanannya betul. Kemana betul? Dia akan pergi ke surga sebenarnya. Dia akan mencari keradaan Allah. Dia akan menggunakan sesuatu dengan baiknya. Yang kedua pula al-muflihun, al-falah. Al-falah artinya berjaya di dunia, bahagia di dunia dan di akhirat. Di dunia pun bahagia, di akhirat pun bahagia. Namanya al-falah. Orang ini bahagia di dunia sebab beriman kepada perkara gaib, beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah menjadikan seorang itu bahagia. Apa makna beriman kepada Allah? Beriman kepada kekuasaan Allah, kebesaran Allah, dan segala sifat-sifat yang terutama sekali yang 99 sifat itu, beriman betul-betul kepadanya, akan melahir seorang yang bahagia. Sebab mengapa dia tidak bahagia di dunia ini? Dia sakit, Allah yang menyembuh. Dia miskin, Allah yang mengayakannya. Dia susah, Allah yang memudahkannya. Allah yang mudah. Jadi kalau begitu, mengapa dia tidak bahagia hidup ini?
Orang yang bahagia sebenarnya, orang yang tidak bahagia, mereka yang tidak bertemu jalan yang boleh memberikan kepadanya kebahagiaan. Dia sakit, tak tahu ke mana sepatutnya dia nak minta supaya dia sihat. Sebagai contoh, dia mempunyai masalah daripada siapa masalahnya ini boleh diselesaikan. Dia tidak jumpa, menjadikan orang ini sebenarnya hidup resah, gelisah. Oleh kerana itu, orang mukmin, orang yang paling bahagia sekali. Kemudiannya pula orang mendirikan salat juga orang yang paling bahagia, sebab dia minta terus daripada Allah. Sebaik-baik orang yang menunaikan salat dan mencapai kebahagiaan sepenuhnya Nabi SAW apabila menghadapi sesuatu yang sulit, dalam hadis disebutnya badarahu amrun, apabila menghadapi sesuatu yang sulit, iza hazabahu amrun, bila didatangi sesuatu yang sulit, badara ila salat, Nabi segera pergi salat, sembahyang. Ada masalah, pergi sembahyang, minta dengan Tuhan. Duduk bersama dengan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak pernah kecewa. Duduk bersama dengan Allah bersama sembahyang. Sunat, fardu, orang ini tidak kecewa sebenarnya. Kecewa mereka yang tak tahu ke mana, hilang pedoman. Sembahyang tidak dijadikan sebagai suatu amalan yang boleh menyelesaikan hidup. Dia menerusi permohonan daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang lain lagi, wa mimma razaqnahum yunfiqun, bila dilihat satu demi satu, semuanya ini berfaedah kepada melahirkan manusia yang tenang dan bahagia. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah dua yang mendapat petunjuk, dan mereka itu jualah orang yang berjaya. Lain-lain tidak berjaya, lain-lain tidak mendapat hidayat. Habislah bicara tentang orang-orang muttaqin. Masuk pula ayat berikutnya bicara tentang orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir, yakni yang tidak beriman, sama saja kepada mereka, sama ada engkau beri amaran kepadanya atau engkau tidak beri amaran kepadanya, mereka tetap tidak akan beriman. Ayat ini pula berbicara tentang orang kafir, sebagaimana yang kita sebutkan dahulu. Pembahagian Al-Quran, manusia menurut pembahagian Al-Quran terbagi kepada 3: mukmin, kafir, munafik, berdasarkan kepada Al-Quran. Akidah asas pembahagian manusia, akidah. Oleh kerana itu segala perkara-perkara yang lain lagi pun dasarnya ialah akidah. Islam, kafir dan munafik. Orang-orang kafir sama saja, engkau dakwah mereka, tidak dakwah mereka, sama. Ya. Kafir ini tentunya tidak kafir, tidak umum. Sebab kalau semua orang kafir begitu, maka tidak ada makna lagi dakwah. Tidak ada makna lagi kita berusaha untuk membawa mereka kepada Islam, untuk memperkenalkan Islam kepada mereka, sudah tidak ada makna. Kalau mereka itu sama saja kita sampai dan tidak sampai. Oleh kerana itu kita lebih cenderung untuk menyatakan orang kafir ini orang-orang yang sudah ditentukan oleh Allah di dalam Al-Quran bahawa mereka itu kafir dan terus mati dalam kekafirannya. Siapa? Seperti Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Kalau begitu dia ni maksudnya, dan orang sepertinya. Huyai ibn Akhtab misalnya, orang ini. Lain-lain tidak siapa yang mengetahui nasib mereka. Boleh jadi pada akhir-akhir hayatnya dia pemeluk Islam, maka dia surga. Antara sahabat Nabi ada yang mati tak pernah sembahyang. Macam mana? Mati tak sembahyang, masuk surga. Surgalah sahabat Nabi. Dia sebaik saja mengucap 2 kalimah syahadah, syahadu la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah, mau nak belajar sembahyang mati, tak sempat nak sembahyang. Ada namanya Al-Ashraf. Kalau begitulah namanya, tak sempat sembahyang. Jadi kalau begitu orang kafir yang seumpama ini boleh jadi ada dahulu dan ada juga mungkinnya sekarang akhir sekali dia boleh beriman, kemungkinan begitu. Mungkin juga tak sempat pun untuk sembahyang, hanya sempat mengucap 2 kalimah syahadah saja.
Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang kafir sama saja di atas mereka. Engkau beri nasihat dan engkau tidak beri nasihat, tetap mereka tidak beriman. Baik, itu yang pertama kita kata orang kafir khusus. Mungkin juga orang kafir umum, semua sekali. Engkau beri nasihat dan engkau tidak benar sama saja kepada mereka, mereka tetap tidak beriman, yakni pada ilmu kamu, daripada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak. Kita melihat degilnya orang kafir itu, degil. Tetapi degil itu kita tidak dapat mengukurnya dengan pedoman yang jauh, dengan yang tepat, bahawa suatu hari nanti mungkin mereka beriman. Oleh kerana itu bila disebut sama saja, sama bagi manusia, bagi Allah Subhanahu Wa Taala tidak sama. Oleh kerana itu tugas dakwah tidak terhenti walaupun kafir menunjukkan bahawa mereka memusuhi Islam dengan hebatnya. Manusia tidak mengetahui. Sama artinya la yu'minun, mereka ini tetap tidak beriman. Jadi oleh kerana itu tidak ada gunanya Nabi buang masa untuk mengajak mereka kepada Islam. Biarlah mereka dengan kekufurannya. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala mahu, Allah masukkan mereka ke dalam Islam. Tetapi Allah tidak mahu, mungkin ada hikmat di sebaliknya. Wujudnya orang kafir boleh jadi ada hikmat menurut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Walau syaa Allah laja'alahum ummatan wahidah. Kalau Allah mahu, Allah jadikan semua manusia satu umat je, semua umat Islam. Tak ada. Tapi Tuhan tak mahu macam tu. Mengapa dia tak mahu begitu? Kita tidak tahu sebenarnya. Sebab manusia tidak mempunyai kemampuan untuk menyelami kehendak dan keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'azim. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala telah meteraikan hati mereka, atas hati mereka serta pendengaran mereka dan penglihatan mereka ada penutupnya. Bila ada penutup, kufur tak keluar. Bila kufur tak keluar, iman tak boleh masuk. Iman tak boleh masuk. Jadi untuk masukkan iman, keluarkan kufur dahulu. Keluarkan kufur dahulu. Bas itu tetap bila ada penumpangnya, maka orang tak boleh tukar. Tak boleh. Dia pergilah sebab dia sudah ada penumpang. Hanya apabila dia kosong baru boleh tukar naik orang lain. Manusia pun demikian juga. Kalau hatinya, pendengarannya, penglihatannya sudah ditutup dengan kekufuran, bagaimana boleh ditukar orang itu menjadi mukmin? Keluarkan dahulu, bersihkan dulu, sucikan dahulu. Bagaimana untuk disucikan? Gerakkan akal supaya dapat berfikir dengan baik menurut fitrahnya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala dahulukan hati daripada pendengaran, daripada penglihatan. Hati sebenarnya fungsinya lebih besar. Qulubihim, hati dengan akal. Al-Quran kadang-kadangnya disebut sama. Hati disebut hati dan juga akal. Peranannya lebih besar daripada yang lain. Kemudiannya selepas daripada disebutnya pendengaran. Mengapa pendengaran mendahului penglihatan? Ulama menyatakan bayi sebenarnya sebelum dapat melihat, dia dapat mendengar lebih dahulu. Pendengarannya lebih awal berfungsi daripada matanya. Mereka melihat apabila bayi dalam kandungan itu dibunyikan suara, dia akan memberi tindak balas yang positif. Tetapi matanya tidak. Matanya sekalipun belum mendengar, pendengaran belum melihat, dia lebih awal mendengar, kemudian selepas itu baru matanya berfungsi. Oleh kerana itu pendengaran mendahului penglihatan. Wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah, penutup dimeteraikan dengan satu penutup. Oleh kerana itu maka mereka tidak mendengar. Walahum azabun azim, bagi mereka azab yang amat besar. Habislah dua ayat bicara tentang orang kafir. Habis. Orang mukmin dibicarakan dalam tiga ayat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, kemudian alladzina yu'minuna bima unzila ilaika, ulaika ala hudan min rabbihim. Tiga ayat tentang orang mukmin. Bercakap tentang orang kafir dua ayat saja. Kenapa? Mudah saja, dia ada tanda kafir. Dia tak pernah sembahyang, dia tengok saya orang sembahyang. Tapi orang mukmin
juga jelas, tapi dia lebih mudah, lebih besar sikit, lebih sulit sikit untuk mengenal orang mukmin daripada orang kafir. Tapi yang lebih susahnya ialah namanya orang munafik yang akan dibicarakan dalam ayat yang berikutnya, iaitu ayat 8. Orang munafik lebih susah. Kemudian saya katakan dulu, min nas man yaqulu amanna wallahu subhanahu wa ta'ala.